Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi zidna ilma warzuqna fahma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Firman Allah yang bermaksud dan sesiapa yang takut berdiri di hadapan Tuhannya serta ia menahan hawa nafsu daripada mengikuti kehendaknya maka disediakan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Dihormati lagi dikasihi seluruh ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari yang mulia ini dalam bulan Ramadan, marilah sama-sama kita mengambil manfaat daripada nasihat seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur, iaitu yang diberi gelaran Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang mana dalam satu nasihatnya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man ruziqa khamsan lam yuhram khamsan." Sesiapa yang dikurniakan oleh Allah akan 5 perkara, pasti tidak akan terhalang daripada mendapatkan 5 perkara. Maksudnya sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di dalam kehidupannya dengan memperbanyakkan 5 perkara yang akan kita sebutkan seketika nanti, maka Allah Subhanahu wa taala pasti membalas 5 perkara tersebut dengan 5 perkara yang lain. Apakah 5 perkara yang dibalas dengan 5 perkara itu? Yang pertama kata Abu Hurairah, "Man ruziqa syukr lam yuhram az-ziyadah." Liqaulihi ta'ala, "La in syakartum la azidannakum." Surah Ibrahim pada ayat yang ke-7. Pertama kata Abu Hurairah, sesiapa yang dikurniakan kesyukuran, lam yuhram az-ziyadah, pasti tidak akan terhalang daripada mendapatkan iaitu tambahan nikmat. Kerana liqaulihi ta'ala, Abu Hurairah membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-7, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan kepadamu akan nikmat. Maka yang pertama yang Allah Ta'ala akan membalas adalah sifat syukur yang ada pada seseorang hamba. Sesiapa yang Allah Ta'ala kurniakan dia banyak bersyukur dalam kehidupan seharian dia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas sifat syukur itu dengan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka dengan sebab itu, bagaimana Allah Ta'ala menambahkan nikmat tersebut? Para ulama mentafsirkan ayat ditambahkan nikmat itu dengan 2 tafsiran. Pertama, iaitu bermaksud tambahan nikmat itu dia bertambah dekat dengan Allah. Ada orang maknanya dia makin bersyukur, makin Allah sibukkan dia dengan ketaatan. Makin dia bersyukur, makin Allah Ta'ala sibukkan lisan dia dengan zikir pada Allah. Makin dia bersyukur, Allah sibukkan kaki dia melangkah pada jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bersyukur, Allah Taala sibukkan dengan bermacam-macam nikmat yang lain. Itu dengan erti kata yang pertama. Ataupun yang kedua, tambahan nikmat di dalam ayat Quran ini dengan erti kata Allah Taala menambahkan nikmat itu berupa bentuk rezeki. Makin bersyukur, makin Allah Taala rezekikan anak yang soleh dan solehah. Makin kita bersyukur, makin Allah Taala luaskan rezeki dalam perniagaan kita, dalam kehidupan kita, soal rezeki dan sebagainya. Maka ini di antara tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahan-tambahan nikmat ini bagaimana kita nak perolehi? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara iaitu syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana kita nak bersyukur pada Allah? Nak menjadi manusia yang bersyukur, yang Allah Ta'ala sebut salah satunya dalam surah Ad-Duha pada ayat yang terakhir, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Maka di antara sifat orang yang bersyukur, dia akan sebut-sebut nikmat Allah. Dia akan berkira-kira nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Tuan-tuan, kalau kita berterima kasih pada makhluk, rumah kita terbakar, tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang kaya raya, tiba-tiba bagi sebiji rumah pada kita, free of charge, tak ada cas 1 sen pun. Dia bagi rumah banglo sebiji pada kita. Allah, sampai 7 keturunan kita akan sebut nama si fulan bin si fulan ini kerana jasanya yang besar, bantu keluarga kita, meringankan bebanan yang begitu banyak. Maka kita akan menyebut-nyebut jasa manusia itu pada anak dan cucu kita. Itu kalau jasa manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang tidak terkira. Kita bangun awal pagi tadi dapat nikmat banyak. Yang ada pada kita pun tidak terkira. Yang ada pada keluarga kita pun tidak terkira. Bangun awal pagi boleh nampak lagi muka anak isteri kita, boleh bersama dengan keluarga kita dan sebagainya. Maka dengan sebab itu kena perbanyakkan mengira-ngira nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Sebab tu di antara hilang rasa syukur seorang hamba apabila mereka mula tidak mengira nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Hari ini banyak kira nikmat yang Allah beri pada orang. Nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang kita nampak sangat. Tapi nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita tak nampak. Kita nampak Allah orang tu rumah baru pula, kereta besar pula, orang ni pula kahwin lain pula. Kita banyak berkira-kira dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang, sehingga kita buta di dalam menilai nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kehidupan kita jauh lebih banyak yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak beri pada orang lain. Jadi sebab tu kita kena banyak kira nikmat yang ada pada jasad kita. Yang kalau kita kira-kira nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita hari ini, kan kalaulah Allah Ta'ala tarik sikit demi sikit tidak terbayar yang ada pada kita. Di antaranya pada jasad kita ni ada nikmat sihat. Nikmat sihat tidak terbayar, tuan-tuan. Satu nikmat kesihatan Allah Ta'ala tarik, tak cukup duit kita nak bayar. Ada orang Allah Ta'ala tarik nikmat pandangan yang kabur, iaitu mata yang kabur, sehingga terpaksa repair selaput mata yang kos dia kadang-kadang mencecah RM17,000 sebelah. 17,000 repair selaput mata. Ada seorang hamba Allah, dia repair dua-dua mata. 17. Allah, banyak. Hampir dekat 40,000 untuk 2 mata yang di repair. Itu baru nikmat mata. Ada orang Allah Ta'ala tarik iaitu nikmat, iaitu buah pinggang gagal berfungsi, terpaksa buat dialisis. Allah, saya pernah dijemput pergi ke kuliah di tempat orang buat dialisis. Kita ingat nak dia jemput kuliah tu, suruh kuliah pada staf-staf dia. Rupanya dia suruh kuliah pada pesakit-pesakit dia yang duk terlentang sambil dia buat dialisis. Tengok kesian. Sudah kuliah saya tanya staf dia, saya kata, sampai bila kena buat dialisis ni? Dia kata biasa, tak sampai matilah jawabnya. Payah dah, dia kata. Sekali sesi lebih kurang 4 jam, 3 ke 4 jam. 3 kali seminggu kena buat. Tiap-tiap minggu kena datang. Sebulan kena bayar 3 ke 4 ribu ringgit. Itu gagal, buah pinggang gagal berfungsi. Saya pun tanya, ada harapan ke nak sembuh? Dia kata setipis sangat. Tu pun kalau dapat penderma buah pinggang yang sesuai dengan buah pinggang dia, okey. Tapi kos dia ustaz lebih kurang 200,000. Allah. Tuan-tuan, sebiji rumah 200,000. Itu buah pinggang yang hari ini ada dengan kita, Allah Ta'ala bagi berfungsi dengan baik. Maka sebab itu kalau kita kira satu demi satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, nescaya tidak terbayar. Maka sebab itu tanda kita bersyukur pada Allah, kena banyak renung nikmat yang ada pada jasad kita, yang kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri pada orang lain. Kita nampak orang lain, yalah media ni ada belaka, semua ada, duit ada, apa ada, tapi kadang-kadang dia tidak ada nikmat sihat. Ada orang nikmat sihat ada, tapi tak ada nikmat duit yang banyak. Ada orang ada nikmat duit yang banyak, tiba-tiba tak ada pula nikmat selera makan. Maka dengan sebab itu,
Allah Subhanahu wa taala buat pembahagian yang terbaik dalam kehidupan kita, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang bersyukur. Sebab tu kunci kebahagiaan adalah dia bersyukur. Selama mana dia tidak bersyukur, selama tu kita tak bahagia. Sebab tu siapa dia nak bahagia, dia kena banyak syukur pada Allah. Dia kena banyak bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Menzahirkan kesyukuran. Ya, ramai orang tahu kalau syukur dengan harta bersedekah, tapi dah kalau orang yang nak bersyukur dengan jasadnya macam mana? Maka kata Nabi SAW dalam satu hadis, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Nabi, pada setiap pagi setiap anggota sendi-sendi seorang hamba itu adalah sedekah. Maknanya sendi-sendi yang ada pada jasad kita ni dia boleh bersedekah. Boleh bersedekah macam mana? Pada setiap jasad anggota kita ni ada 360 sendi. Setiap manusia ada 360 sendi. Yang setiap sendi Allah Ta'ala tidak charge walaupun 1 sen. Kalau 360 Allah Ta'ala charge 1 sendi nak bergerak 1 sen, Allah tak terbayar kita. Maka sebab itu, bagaimana kita nak bersedekah dengan sendi-sendi kita yang ada pada jasad kita ini, nak bersedekah? Kata Nabi, iaitu fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih kamu adalah sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Setiap pagi itu sedekah kita. Fakullu tahmidatin sadaqah. Nabi kata ucapan tahmid kamu adalah sedekah. Alhamdulillah, 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 sedekah. Fakullu tahlilatin sadaqah. Ucapan tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fakullu takbiratin sadaqah. Juga ungkapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah sedekah. Sebab tu sebelum pergi kerja, pastikan buat tasbih zikir Fatimah. Awal-awal pagi, paling-paling tidak lepas solat subuh, zikir Fatimah jangan tinggal. Apa benda zikir Fatimah, jangan silap faham. Ada seorang jemaah dia silap faham. Ustaz, zikir Fatimah ni sebut nama Fatimah, Fatimah, Fatimah ke? Bukan. Tak, jangan buat silap zikir tuan-tuan. Takut tidur kat luar rumah malam ni. Tak, zikir yang Nabi ajar pada Siti Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan yang ke-100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita dapat, Allah ampun semua dosa kita sebanyak buih-buih di lautan. Kalau di awal pagi Allah Ta'ala dah ampun dosa kita, Allah, mari kerja hati tenang. Mari kerja dalam keadaan mendapat rahmat Allah, pertolongan Allah, maghfirah dan sebagainya. Sebab tu zikir Fatimah ini bukan sahaja dalam bentuk mengampunkan dosa, bahkan kata Nabi, ia juga adalah sedekah kita pada setiap awal pagi. Dan begitulah juga di antara sedekah Nabi sebut dalam hadis, rak'atani yarka'uhuma minad duha. Termasuk 2 rakaat yang kita kerjakan pada waktu duha adalah sedekah. Sebab tu tak pelik. Sebab apa kita semayang duha buah rezeki? Sebab solat duha tu sedekah kita. Sendi kita sedang bersedekah. Nabi sebut dalam hadis yang lain, di antara sendi kita bersedekah, mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh, sedekah. Angkat barang, letak atas kenderaan, sedekah. Tolong orang masuk kenderaan, sedekah. Berkata-kata baik, sedekah. Termasuklah membuang suatu perkara yang menyakitkan juga adalah sedekah. Banyak kita boleh sedekah dengan sendi. Sebab itu, sebagai tanda kita bersyukur pada Allah, maka sendi kita kena bersedekah pada jalan-jalan yang soleh, jalan ketaatan pada Allah. Maka apa yang kita dapat, lam yuhram az-ziyadah, pasti akan mendapat tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang disebut oleh Abu Hurairah, wa man ruziqas sabr lam yuhram ats-tsawab. Siapa yang dikurniakan kesabaran pasti tidak akan terhalang daripada mendapatkan balasan pahala yang tidak terhingga daripada Allah. Liqaulihi ta'ala, karena kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala yang sempurna tanpa hitungan dan batas. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-10. Saya selalu sebut surah, nama dan ayat ni supaya mudah kita catat. Mudah kita ambil, tengok, takut-takut lepas ni nak buat rujukan. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Dalil yang menunjukkan Allah pasti balas orang yang sabar
dengan pahala yang tidak ada hitungan dan batas. Tuan-tuan, pahala solat berjemaah 27 kali ganda. Pahala sedekah ada 10 kali ganda. Ada yang sampai 700 kali ganda. Tetapi ada pun pahala sabar, Allah Ta'ala tidak tetapkan berapa kali ganda dia. Allah Ta'ala tidak tetapkan bilangan pahala sabar. Melainkan kata Allah, iaitu ajrahum bighairi hisab, tanpa hitungan dan batas. Maknanya orang yang sabar, makin dia tinggi kesabaran, makin banyak dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu makin sabar, makin besar pahala kita. Makin syurga dekat dengan kita. Sabar adalah suatu benda yang sangat-sangat susah. Mudah disebut di mulut, tapi susah untuk diamalkan. Allah Ta'ala mendahului kalimat sabar berbanding sembahyang. Ya ayyuhal wasta'inu bis sabri was salah. Allah Ta'ala mendahului kalimat sabar berbanding taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Menunjukkan sabar ni satu benda yang cukup susah. Bila kita kena sabar? Ada 3 waktu kita kena sabar. Untuk dapat pahala ni, pertama, saat sabar kita melaksanakan taat pada Allah. Nak semayang kena sabar. Nak buat ketaatan kena sabar, tuan-tuan. Sebab tu makin kita banyak buat ibadah, makin sabar. Dan di antara ibadah yang paling menuntut pada kesabaran, solat. Sebab tu siapa yang jaga solat sunat, solat wajib dia pasti akan terjaga. Siapa dia yang maknanya perbanyak solat sunat, sabar dia banyak dalam kehidupan dia. Berbanding dengan orang yang tidak suka semayang sunat. Gitu juga orang yang suka semayang berjemaah. Pahala dan juga kesabaran dia lagi tinggi daripada orang yang tak solat berjemaah. Orang semayang jemaah, tuan-tuan, sabar dia lagi tinggi daripada orang tak semayang berjemaah. Dan orang yang suka semayang seorang diri, kekurangan sifat sabar. Dan orang yang tak semayang langsung, tuan-tuan, dia lagi cepat panah barang. Sebab tu orang tak semayang, jangan bergaduh, tuan-tuan. Jangan bergaduh jangan cari pasal dengan orang tak semayang. Ibarat cari pasal dengan orang gila lah jawab dia. Pasal orang tak semayang ni, dia hilang sifat sabar. Lepas tu kita tengok kes perceraian. Saya duk tanya, ada ahli jemaah yang kerja di mahkamah syariah. Kes-kes perceraian yang berlaku dalam masyarakat kita banyak. Dan kebanyakannya adalah benda yang remeh-temeh. Benda yang remeh-temeh boleh bercerai. Sebab puncanya tak semayang. Punca tak semayang. Ada satu kes dia kata, suami cerai isteri sebab berebut remote TV. Oh, berat sungguh. Berebut remote TV boleh bercerai. Barangkali suami tengok Gusti barangkali. Bini nak tengok cerita Korea. Berebut cerai. Sebab apa tak semayang? Sebab tu orang tak semayang hilang sifat sabar. Bila hilang sifat sabar, tuan-tuan, dalam kehidupan, dia tidak ada ketenangan. Sebab itu makin kita banyak semayang, makin kesabaran kita. Ni solat tarawih menguji kesabaran kita. Orang yang semayang 20 rakaat lagi sabar daripada orang yang semayang 8 rakaat. Dan orang yang tak semayang tarawih lagi tak sabar. Ada yang cari yang cepat-cepat. Sebab tu nak buat taat dia kena sabar. Dia kena sabar. Dekat Terengganu ada satu tempat, tuan-tuan, memang cepat sungguh sudah. 9 suku tak sampainya, dia sudah siap sekali ngewitir. Cepat sungguh. Sebab apa? Sebab memang turun-temurun. Sempat situ memang imam dia memang cepat. Meraihkan orang-orang, jemaah-jemaah dia. Dia baca, sudah habis Al-Fatihah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Tu je dia baca. Memang ringkas sungguh. Ayat Quran juga tu. Memang cepat sungguh. Kalau tuan-tuan nak memang cepat. Kat situ paling cepat. Tapi saya tak nak beritahu lah tempat kat mana, takut tuan-tuan pakat pergi belaka. Nanya pakat nak cepat belaka. Jadi nak katanya, tuan-tuan, dalam bab ibadat kena sabar. Kemudian kita dapat pahala. Yang kedua, pada waktu mana kita dapat pahala sabar? Saat maksiat. Sabar kita bila mana ada ruang kita nak buat maksiat, kita sabar. Orang ajak kita mengumpat dan kita tahu aib saudara kita. Kita tahan lisan kita daripada membicarakan tentang aib saudara kita. Dapat pahala besar, pahalanya Allah. Tutup aib saudara ni besar pahala. Bukan saja pahala di dunia kita dapat, Allah tutup aib kita di akhirat kelak. Sebab itu maknanya kena sabar. Dalam bab buat maksiat kena sabar. Ada ruang untuk berkata-kata bohong, lalu kita bersabar daripada berbicara bohong dan sebagainya, dapat pahala. Kemudian yang kedua, bila kesabaran kita dapat pahala. Yang ketiga, saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar kita dengan takdir Allah. Yang ni pun payah, tuan-tuan.
nak sabar dengan takdir Allah. Kalau takdir Allah tu kena dengan jiwa kita, saat dapat nikmat, ya kita boleh bergembira. Tapi kalaulah takdir Allah tak kena dengan jiwa kita, jarang orang boleh bergembira dengan takdir Allah. Sebab itu takdir Allah, kita ni macam mana kita nak sentiasa reda dengan ketetapan Allah, wajib bagi setiap hamba dia meletakkan sangka baik dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena letak apa yang Allah beri pada kita semua baik-baik. Sebab itu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain ni sahabat, dia diuji oleh Allah dengan kesakitan yang melarat sehingga menyebabkan dia ni bertahun-tahun kena sakit, dalam keadaan ada yang kata kena sakit stroke, kena sakit angin ahmad. Lalu kemudian dia diziarahi oleh anak saudaranya. Anak saudaranya kata apa? Wahai pak saudara aku pelik sungguh tengok kamu dalam keadaan diuji dengan begitu dahsyat, kamu boleh tersenyum dengan penuh kegembiraan. Boleh tersenyum gembira. Lalu apa jawab Imran bin Husain? Bagaimana aku tidak gembira? Sedangkan sakit itu kan pemberian Allah. Tidakkah semua pemberian Allah tu baik-baik belaka? Tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, ya kita kena letak satu keyakinan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita semua baik-baik. Tak kira sakit, ujian, apa jenis perkara yang Allah Ta'ala beri pada kita, semua adalah baik-baik. Ini sifat wajib yang ada pada seorang hamba, yang sepatutnya ada pada seorang hamba. Sehingga Allah muliakan Imran bin Husain. Sebab tu kita nak bergembira dengan takdir Allah ni payah. Jarang hari ni. Sebab tu kata ulama, kesabaran yang paling minimum. Paling minimum kesabaran ni, orang kata paling cak ayam lah. Sabar paling cak ayam ni maknanya reda dengan takdir Allah. Nak buat macam mana, dah anak meninggal. Bukan kalau kita tak reda pun bukan anak hidup balik. Tak reda je lah dia kata. Nak buat macam mana, dah jadi macam ni, reda je lah. Itu sabar yang paling minimum. Tapi ada sabar yang paling hebat, kata ulama, iaitu bergembira dengan takdir Allah. Hak ni payah. Orang sakit, dia boleh tersenyum gembira. Allah, hari ni payah nak jumpa. Kalau ada pun orang kata gila dia ni. Maknanya kerana apa? Benda berang payah. Tapi tuan-tuan, ada satu keluarga yang sangat ajaib, yang hidupnya bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang diceritakan oleh seorang yang bernama Abu Qudamah Asy-Syami rahimahullahu taala. Kisah ni tuan-tuan, Abu Qudamah ni dia seorang yang kuat berjihad pada jalan Allah. Mana perang semua dia pergi. Tak ada perang yang dia tak pergi. Sehingga satu hari Abu Qudamah ni dia duduk dalam Masjidil Haram. Dia duduk di depan Kaabah. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang jumpa dia. Dia kata, wahai Abu Qudamah, aku nak tanya pada kamu, tak ada ke cerita pelik-pelik sepanjang kamu berperang pada jalan Allah? Muka orang yang banyak berperang. Biasalah tuan-tuan, kalau orang yang memang buat kerja bertahun-tahun ni, memang ada lah benda-benda yang pelik-pelik dia jumpa. Macam kita tanya orang gali kubur. Orang gali kubur, yang kerja gali kubur 20 tahun, 30 tahun. Cuba tuan-tuan tanya, tak ada ke kisah pelik-pelik? Mesti ada. Tak, mesti ada. Jadi orang ni pun tanya, dia kata, wahai Abu Qudamah, sepanjang kamu berjihad, sepanjang kamu berperang, tak ada ke kisah pelik-pelik? Jawab Abu Qudamah, dia kata ada. Duduk, aku nak cerita dengan kamu. Satu keluarga yang paling ajaib yang aku jumpa, yang aku tak pernah jumpa keluarga seajaib keluarga ini. Dia kata, pernah satu ketika aku nak pergi berperang, perang lawan tentera salib. Sehingga aku kena jaga di satu perbatasan, melalui di satu kampung, kota Raqqah di Iraq. Aku lalu di kampung ni, dan menjadi tabiat Abu Qudamah ni tuan-tuan, bila dia nak pergi berperang, dia lalu di perkampungan, dia akan singgah semayang berjemaah. Dia lalu kat tempat perkampungan dia nak pergi berperang tu, dia akan singgah salat berjemaah. Selesai salat jemaah, Abu Qudamah macam biasa buat pengumuman. Siapa dia yang ada lelaki yang cukup umur nak mari sertai perang bersama kami, silakan. Siapa yang tak ada kekuatan, maknanya ada keuzuran dan sebagainya, dia boleh berinfak pada jalan Allah. Kami kumpul infak fi sabilillah. Jadi pada malam tersebut, kata Abu Qudamah, tiba-tiba pintu tempat istirahatku diketuk. Malam tersebut tiba-tiba tempat dia berehat, ada orang ketuk pintu. Bila aku buka pintu, dia kata ternyata melihat seorang perempuan yang memakai serba hitam daripada atas sampai ke bawah, yang menutup wajahnya. Sambil perempuan ini tanya, wahai Abu Qudamah, kamu ke yang mengajak kami untuk berinfak pada jalan Allah Ta'ala?
Lalu jawab Abu Qudamah, ya saya. Lalu kemudian perempuan tadi dia serahkan satu bungkusan bersama dengan secarik kertas dalam keadaan dia menitiskan air mata. Lalu dia pun berlalu pergi dalam keadaan dia menangis. Abu Qudamah rasa pelik, siapa dia perempuan ni. Dia bagi satu bungkusan, dia menitis air mata, lalu dia berlalu pergi. Lalu Abu Qudamah buka bungkusan ni. Dalam bungkusan tadi ternyata ada beberapa helaian rambut, yang mana helaian rambut dijalin seperti tali. Lalu kemudian pada kertas tersebut tertulis nota yang menyatakan, wahai Abu Qudamah, saat kamu menyeru kami untuk berinfak, aku tidak ada sebarang harta untuk diinfakkan pada jalan Allah. Aku ni orang miskin, tak ada duit, nak bagi tak ada duit. Tapi dia kata, yang aku ada adalah rambut kesayanganku yang aku potong, yang aku jadikan sebagai tali. Aku harap kamu ikatlah rambut ini pada kuda perang kamu, supaya bila aku mati kelak, sebahagian jasadku ada menjadi saksi terlibat pada urusan fisabilillah. Allah, pelik sungguh permintaan. Maknanya dia suruh ikat rambut pada kuda perang. Kalau boleh nak juga sebahagian jasad dia berperang pada jalan Allah. Abu Qudamah kata tak ajin lagi, minta permintaan sepelik itu. Jadi dia pun buat seperti mana apa yang diminta oleh perempuan ni. Pada keesokan hari Abu Qudamah nak pergi berperang. Dalam perjalanan, tiba-tiba dipanggil oleh seorang budak. Memanggilnya, budak yang memakai penutup wajah, sambil memanggil, wahai Abu Qudamah, tunggu sekejap, aku nak bercakap dengan kamu. Abu Qudamah pun berhenti, cakap dengan budak. Kata, wahai budak, kamu nak apa? Budak ni kata, wahai Abu Qudamah, aku nak pergi berperang dengan kamu. Abu Qudamah kata, kalau kamu cukup umur, aku boleh izinkan buka penutup wajah kamu. Tapi kalau kamu belum cukup umur, aku tak boleh nak izin. Bila budak ni buka penutup wajahnya, kata Abu Qudamah, ternyata seorang budak yang wajahnya sangat putih bersih. Budak lelaki yang wajahnya sangat suci. Kata Abu Qudamah, umurnya lebih kurang 16 tahun. Macam tuan-tuan tengok budak hafiz Quran, muka bersih, Allah. Itulah seumpama gambaran wajah yang bersih. Budak yang memang kata budak muka tak ada dosa, orang kata. Dia kata budak ni memang tengok pun tenang dah. Lalu budak ni kata, wahai Abu Qudamah, izinkan aku berperang. Kata Abu Qudamah, kamu ada ayah ke? Jawab budak ini, ayahku telah syahid dalam perang salib pada tahun yang lalu, maka hari ini aku menggantikan tempat ayahku. Kamu ada mak ke? Tanya Abu Qudamah. Jawab budak ni, mak aku masih hidup. Kata Abu Qudamah, mu balik jaga makmu lah. Balik jaga mak kamu. Kata budak ni, wahai Abu Qudamah, kamu kenal ke mak aku yang kamu suruh aku balik jaga mak aku? Abu Qudamah kata, mana aku kenal makmu? Nak kenal aku mana, tak aja jumpanya. Jadi kata budak ini, wahai Abu Qudamah, ibukulah yang pada malam semalam yang menyerahkan bungkusan kepada kamu, dan semalam juga ibuku telah memelukku dengan erat sambil kepalanya mendongak ke langit. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, inilah satu-satunya putera kesayanganku, anak lelakiku yang aku hadiahkan kepadamu. Syahidkanlah dia pada jalanmu, ya Allah. Rupanya mak dia semalam serah anak lelaki sekali. Allah. Rupanya bukan dia serah saja rambut tu semalam, tapi rupanya dia telah infakkan anak dia sekali. Seorang mak doa supaya anak mati syahid. Tuan-tuan, benda ni payah sekarang ni. Nak cari mak ayah doa anak mati syahid ni payah. Kadang-kadang dia takut nak doa. Ada dia kata, oh, takut ustaz doa mati syahid. Dah tu nak suruh anak mati macam mana? Anak mati belum bermutu. Ke mati lagu mana? Kita nak mati dengan kemuliaan, kena minta mati syahid. Mati syahid tak semestinya perang, tuan-tuan. Nak mari menuntut ilmu syahid. Mari nak pergi salat berjemaah pun syahid. Jadi sebab tu kena minta. Jadi mak ni, tuan-tuan, dia minta supaya anak dia mati dalam perang. Sedangkan itu adalah anak lelaki, satu-satunya anak lelaki dia. Sehingga kata budak ni, wahai Abu Qudamah, tolonglah terima aku ni perang sekali dengan kamu. Aku ni dah hafal 30 juzuk. Aku pandai berperang. Sehingga kata Abu Qudamah, aku tak tergamak nak tolak permintaan budak ni. Dia pun ajak budak ni pergi berperang sekali. Cerita dia panjang, tuan-tuan. Rekah ceritanya, sampai di medan perang. Bila duk perang-perang ni, tengah perang, budak ni dia boleh bunuh beberapa orang musuh. Memang pandai sungguh dia berperang.
Sehingga tiba-tiba Abu Qudamah terdengar satu suara yang tersekat-sekat memanggil namanya, "Wahai Abu Qudamah, kemarilah seketika bersama denganku." Bila Abu Qudamah berpaling, dia melihat budak tadi rebah dalam keadaan beberapa panah terkena jasadnya. Darah tersembur keluar daripada mulut, memancuk sampai terkena pada wajahnya. Sehingga Abu Qudamah bersegera pergi pada budak, ambil kepala dia, riba di atas ribaan Abu Qudamah sambil menitis air mata Abu Qudamah. Budak ni tengah nazar. Suara dia tersekat-sekat, darah keluar ikut mulut. Abu Qudamah tengok, menitis air mata. Lalu budak ni kata apa? Alhamdulillah, dia kata, "Wahai Abu Qudamah, Allah izinkan aku dapat sekejap dengan kamu. Izinkan aku wasiat kepada kamu. Berjanjilah padaku," kata budak ni. Tengah-tengah dia nazar, dia pergi beri satu wasiat. Dia kata, "Wahai Abu Qudamah, berjanjilah padaku balik daripada peperangan nanti. Ambil baju aku yang berlumuran dengan darah ini. Tolong bagi pada ibuku." Dia kata, "Tolong bawa pada ibuku. Dan tolong beritahu kepada ibuku bahawa hadiahnya telah diterima oleh Allah. Aku menunggunya di pintu syurga Allah." Allah. Seorang anak dia boleh pesan begitu. Dia kata, "Pesan pada mak aku tunggu dia di pintu syurga Allah." Allah. Tak payah nak cari budak yang hebat macam ni. Yang umur belasan tahun, jiwa pejuangnya hebat, syahidnya hebat, dalam keadaan dia boleh berwasiat dengan wasiat yang begitu hebat. Lalu kemudian kata budak ni, "Wahai Abu Qudamah, aku ada seorang adik perempuan," dia kata. "Yang adik perempuan aku ni masih kecil. Dia tahun lalu masih lagi terkejut dengan berita pemergian ayahnya. Tahun ini dia menerima satu lagi berita pemergian abang kesayangannya. Balik nanti tolong kamu peluk dia, tolonglah beritahu kata-kata yang menggembirakan dia." Lalu kemudian Abu Qudamah selesai perang ni, tuan-tuan. Dia pun balik lalu ke kota yang sama, kampung yang sama. Dia cari mana mak, seorang anak perempuan. Dia cari, nak cari keluarga ni, dia tak kenal. Pasal jumpa malam hari tu pun mukanya tertutup. Jadi dia tengok ada seorang budak perempuan tunggu depan pintu rumah. Sambil budak perempuan ni, tiap kali askar lalu depan pintu rumah, dia tahan. Dia kata, "Pak cik, kenal tak abang saya? Macam mana dengan dia? Hidup lagi ke dia?" Lalu kemudian orang semua tak kenal dia. Jadi Abu Qudamah tengok daripada jauh. Abu Qudamah kata, "Ni barangkali keluarga dia ni." Lalu Abu Qudamah pergi pada budak perempuan. Dia kata, "Wahai budak, tolong panggilkan ibumu keluar sekejap." Bila dipanggil mak dia keluar, lantas mak dia pun terus bertanya, "Wahai Abu Qudamah," mak dia kenal Abu Qudamah. "Wahai Abu Qudamah, kamu datang bawa berita gembira ke bawa berita kurang gembira?" Abu Qudamah tertanya-tanya, apa berita gembira? Apakah dia berita yang kurang gembira itu? Jawab mak budak ni, dia kata, "Berita yang kurang gembira, anakku menang dalam peperangan, bawa balik harta perang, harta rampasan perang. Adapun berita yang menggembirakan aku adalah anakku syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian Abu Qudamah mengeluarkan baju yang berlumuran dengan darah sambil menyerahkan kepada ibu ini. Lalu dia berkata, "Aku menjadi saksi, anakmu syahid di atas ribaanku, hadiahmu diterima oleh Allah, dan dia berwasiat menunggumu di pintu syurga Allah." Lantas mak dia kata apa? "Alhamdulillah," dengan senyuman yang paling menggembirakan. Lantas anak perempuan dia jatuh pingsan sebab terkejut. Lalu mak dia pun ambil anak perempuan dia, buat masuk dalam rumah, dia pun kunci pintu rumah. Abu Qudamah ketuk pintu rumah, dia kata, "Aku nak beri sedikit hadiah." Dia kata, "Tak buka-buka pintu." Dia kata, "Itulah keluarga yang paling ajaib yang pernah aku jumpa." Dia kata. Tuan-tuan, satu keluarga yang boleh tersenyum gembira dengan kematian anak sebab syahid pada jalan Allah. Kenapa, tuan-tuan? Dia bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni payah, tuan-tuan. Sebab tu sabar ni, makin kita sabar, makin besar pahala kita. Makin kita sabar, makin Allah Ta'ala memberikan pahala yang tidak terbatas bagi kita. Maka itulah kesabaran. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man ruziqat taubah lam yuhram. Kata Abu Hurairah, wa man ruziqat taubah lam yuhram al-qabul. Siapa yang dikurniakan taubat banyak-banyak, maka tidak terhalang daripada mendapatkan penerimaan taubat. Sebab Allah Ta'ala telah berjanji, wa huwallazi yaqbalu taubah an ibadih, surah Asy-Syura ayat yang ke-25, dialah yang sentiasa menerima taubat daripada hamba-hambanya. Orang yang banyak bertaubat, Allah pasti terima taubat dia.
Yang kita bimbang, kita nak taubat pun kita rasa nak bertangguh-tangguh. Ini yang kita bimbang. Sebab tu, apa pun dosa kita, tuan-tuan, bertaubat pada Allah. Kita ni jahil dulu, banyak tinggal semayang, banyak tinggal puasa, banyak dedah aurat dan sebagainya, banyak makan harta haram. Maka bertaubat adalah jalan yang terbaik. Kemudian yang keempat, wa man ruziqal istighfar lam yuhram al-maghfirah. Kata Abu Hurairah, siapa yang dikurniakan istighfar banyak-banyak, lam yuhram, pasti tidak akan terhalang daripada mendapatkan al-maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang banyak kurniakan, Allah Taala kurniakan istighfar. Dalam hidupnya istighfar semua, tuan-tuan. Selalu istighfar. Bulan puasa lagilah dia banyak istighfar. Pasti dia akan dapat keampunan di sisi Allah. Sebab tu Ramadan, bulan yang kita kena banyak minta ampun. Bahkan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam ni malam Lailatul Qadar, apakah ucapan yang terbaik? Kata Nabi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi suruh kita minta ampun. Tuan-tuan, sebab tu tiap-tiap malam imam akan baca doa minta ampun pada Allah. Kenapa kita duduk dalam bulan Ramadan? Dan di antara benda yang kita kena amal, tuan-tuan, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil bawa kereta menuju ke tempat kerja, tuan-tuan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalaulah satu saja kalimat astaghfirullah tu, tuan-tuan, bertepatan dengan waktu yang memang Allah mustajab doa kita, seluruh dosa kita Allah Ta'ala cabut hanya dengan satu kalimat astaghfirullah. Dan saat itu hati kita akan tenang, tuan-tuan. Sebab itu perbanyakkan istighfar, pasti Allah Ta'ala akan mengurniakan iaitu keampunan pada kita. Lalu kemudian yang disebut yang terakhir, yang kelima, wa man ruziqad du'a lam yuhram al-ijabah. Siapa yang dikurniakan doa banyak-banyak dalam hidupnya, pasti tidak akan mendapatkan, pasti dia tidak terhalang daripada mendapatkan al-ijabah, mustajabnya doa. Antara benda yang kalau kita buat Allah Ta'ala bagi, doa. Tuan-tuan, siapa yang banyak berdoa, pasti Allah bagi apa yang dia doa. Sebab janji Allah, ud'uni astajib lakum, kamu berdoalah, nescaya aku perkenankan doa kamu. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, aku tak bimbang soal pemakbulan doa. Soal makbul ke tak makbul doa ni aku tak bimbang. Sebab doa ni confirm Allah Ta'ala makbul dah. Dah yang aku bimbang apa dia? Yang aku bimbang, aku nak minta doa pun tak ada masa. Ini yang kita bimbang tu. Nak minta doa rasa sibuk. Nak minta doa tak sempat. Ini yang kita bimbang. Lepas mayang imam baru bagi salam belah kanan, makmum dah hantar motosikal. Nak laju dia lagi. Tak sempat nak berdoa. Sebab dia rasa sibuk. Hidup dia rasa sibuk. Ini bimbang tu. Sebab tu siapa Allah Ta'ala nak beri syurga, dia akan banyak minta syurga atas dunia. Sebab tu bulan puasa kena banyak minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kena minta semua doa ni, tuan. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Saya nak kongsi, tuan-tuan, ajaib tak ajaib doa. Hebat tak hebat doa ni, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan minta, walaupun kadang-kadang di luar akal fikiran batas manusia yang waras. Saya berlaku pada saya sendirilah. Balik daripada umrah tahun 2019. Balik umrah ke tahun 2019, tuan-tuan. Dalam perjalanan balik daripada airport Jeddah nak balik ke KLIA, hanya satu hala saja, tak ada transit mana-mana. Jadi naik flight ni, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah lelaki, umur 40 tahun lebih lah kira-kira saya. Dia naik kapal terbang tu dalam keadaan macam orang kesejukan. Orang demam, sejuk, tak bermaya. Masuk naik kapal terbang, dia pun duduk, betul-betul tempat duduk dia tu depan tempat duduk saya. Bila kapal terbang dah berjalan, mula bergerak, dia duduk atas udara ni, tuan. Dia makin lama makin tenang. Makin lama makin tenang. Terpaksa bawa ke belakang. Sampai kat belakang, kat orang-orang semayang tu, dibaringkan dia, panggil doktor yang ada dalam kapal terbang ni. Doktor bagi tahu, dia kata, kalau tak mendarat boleh bawa maut. Mana kalau tak mendarat segera boleh bawa pada maut, kata doktor. Sebab dia tak ada peralatan apa. Jadi, terus, penerbangan buat pengumuman, dia kata kita akan buat pendaratan segera. Tak sampai 5 minit, turun terus. Itulah, tuan-tuan, sepanjang hidup saya naik kapal terbang, itulah kali pertama ada pendaratan segera ni. Emergency ni. Jadi kebetulan waktu tu kita boleh cek kita duduk kat atas negara mana. Kebetulan waktu tu duduk atas negara India. Jadi dia turun tu terus ke airport India, tuan-tuan.
Turun ke airport India, sampai di lapangan terbang India, dah ada ambulans dah tunggu dah. Bawa ambil laki-laki ni ke hospital berdekatan, selang beberapa jam, bawa semula, sihat walafiat, boleh senyum. Dah duduk depan saya. Yang saya terkejutnya tuan-tuan, sahabat satu jemaah dengan dia, bercakap sama dengan dia, saya dengar dengan telinga saya, dia kata apa? Itulah waktu dekat Mekah baru ni, dia duk buat cakap sangat nak singgah di India. Dia bercakap dekat Mekah, dia kata lama dah rasa macam balik nanti rasa nak singgah di India je. Lebih kurang macam itulah percakapan dia tu. Allah makbul sungguh doa dia. Dia singgah sungguh di India tuan-tuan, bukan dia seorang, dengan aku sekali singgah. Tentang sebab tu jangan buat main dengan doa. Apatah lagi tempat yang tuan-tuan doa adalah tempat yang paling makbul. Sebab tu tuan-tuan jangan buat main dengan doa. Saya dengar Allah terkejut saya kata rugi aku tak berdoa banyak-banyak baru ni. Balik Covid, tak pergilah. Nak katanya tuan-tuan Allah, kita dengar tu jangan buat main dengan doa. Saya cerita ada seorang hamba Allah, umur 70 tahun lebih dah kira umur dia. Mari jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ada satu pengalaman pelik juga nak kongsi Ustaz dia. Waktu saya duduk kat Mekah, saya sajalah nak test kan. Sebab semua orang beritahu semua doa kita kat Mekah semua Allah makbul. Jadi saya saja nak test Ustaz. Saya minta apa? Dia kata saya minta pada Allah, saya nak jumpa dengan ayah saya. Yang ayah dia tu sudah meninggal puluhan tahun dah. Meninggal dunia puluhan tahun dah. Yang memang lama sangat dia tak jumpa. Tapi dia doa, aku nak jumpa dengan ayah aku. Dia kata dia balik di hotel, tiba-tiba ayah dia mari ketuk pintu bilik hotel, buka bilik hotel, dia kata lah, mu ada juga sini mari, dia kata. Dia bercakap macam biasa, dia kata bukan macam mimpi Ustaz. Nak kata mimpi, dia kata bukan macam mimpi. Duduk bersembang dengan ayah dia. Ni tuan, hebat doa. Tapi nak katanya, sebab tu jangan buat main dengan doa. Apatah lagi tempat paling makbul di Mekah. Berapa ramai orang yang komplain makanan hotel. Dia kata Allah, makanan hotel pun tak sedap. Tak sedap sungguh, 2 minggu dia buat umrah. Semua makanan dia jadi tak sedap habis. Nasib baik balik Malaysia sedap semula makanan. Sebab tu tuan-tuan jangan buat main dengan lidah kita. Apa yang kita doa ni, apatah lagi kita duduk dalam bulan yang mustajab. Kalau kita doa, confirm Allah Ta'ala boleh bagi. Ni tengah hari ni kita doa, Ya Allah, berikanlah pada seluruh ahli jemaah surau Culan Tower kita pada tengah hari ni masuk syurga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Allah boleh bagi terus ni muka yang ada hari ni, kita jumpa balik dalam syurga Allah. Tapi kena minta lah tuan-tuan. Ni nak minta pun tak berapa bersungguh. Nak minta pun tak berapa nak minta, sibuk. Nak minta syurga pun tak ada masa. Sebab tu tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak minta dengan Allah? Nak anak soleh, minta anak soleh. Nak rezeki luas, minta rezeki luas. Nak hilang masalah, minta hilang masalah. Sebab tu yang datang pada tengah hari ni, kita ada masalah masing-masing dalam kehidupan kita. Maka jalan terbaik, doa kita pada Allah jangan tinggal, khususnya pada bulan yang dimustajabkan doa oleh Allah Ta'ala. Jadi itu di antara 5 perkara yang boleh saya kongsikan tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat, keberkatan di atas pertemuan kita pada tengah hari yang mulia ni, insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang tu datang pada kelemahan saya sendiri. Macam biasalah tuan-tuan, saya buka selalu, iaitu siapa-siapa yang nak berwakaf untuk kompleks tahfiz percuma yang saya buat sekarang ni. Cawangan ketiga kita tengah nak buat di Terengganu. Cawangan ketiga di Terengganu. Yang di Shah Alam tu 4 tahun dah kita dah buat dah. Kemudian yang satu lagi orang tua di Terengganu tu, tempat orang mengaji orang tua, orang-orang pencen. Ada 70 orang pencen mengaji Quran secara percuma. Jadi yang sekarang ni kita tengah nak buat kompleks di Kampung Atas Tol. Kata tuan kenal dekat nasi dagang Atas Tol tu lah. Jadi situ insya-Allah lepas raya kita akan start dengan piling. Jadi kalau tuan-tuan nak infak silakan. Nak berwakaf satu lot RM50. Dengan saya nak niat atas nama arwah ke apa ke, insya-Allah kita terima. Ni memang kita niat untuk pembangunan. Moga-moga saham berkekalan. Tiap-tiap kali anak tahfiz, khusus anak yatim fakir miskin yang mengaji percuma kat tempat kita ni, moga-moga saham mengalir pada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.